balik kita mesti ikatkan dalam hati kita bahawa yang namanya Allah ni mempunyai sifat-sifat yang tidak terhingga bilangannya, iaitu sifat-sifat yang sempurna. Awak boleh buka muka surat pasal pengenalan, mengenal Allah. Kalau di sini 19 ataupun buku lama dalam 15 ke 16, itulah agaknya ke 17. Tajuk ni mengenal Allah. Selepas raja-raja, ada raja mengenal Allah. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib hukum syarak, mesti mengiktikadkan dalam hatinya bahawa sungguhnya wajib bagi Allah. Ini diterima oleh akal. Yang nama Allah tu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, tidak terhingga bilangannya, tidak terhingga banyaknya, yang layak baginya. Maksudnya sifat ketuhanan yang layak baginya. Mustahil atasnya punya sifat-sifat kekurangan, juga tidak terhingga bilangannya. Tiap-tiap orang yang telah mukallaf, dah balik, mesti hati dia wajib, ni hukum syarak, mesti yang dikatakan dalam hati bahawa yang nama Allah tu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, tidak terhingga bilangannya, yang layak dengan keadaan ketuhanannya, dan mustahil atasnya punya sifat-sifat kekurangan, juga tidak terhingga bilangannya. Jadi ini mengenal Allah cara ringkas. Tiap-tiap orang yang beriman mesti ada hati dia. Yang namanya Allah ni mempunyai sifat yang sempurna. Sempurna di sini kalau kita cakap kita pun sifat sempurna, tapi pada Allah lain. Sifat sempurna yang layak dengan keadaan ketuhanannya. Maksudnya sempurnanya tidak mengharapkan sesuatu, tidak dari sesuatu. Tu yang mesti kita ikatkan dalam hati kita. Tak terhingga bilangannya sifat-sifat Allah ni. Jadi dalam yang tak terhingga tu ada 4 cara untuk kita kenal Allah, untuk kita faham. Ada 4 cara untuk kita faham. Jadi mana yang diterangkan kita peraturan dia, awak tak boleh lihat, jangan awak cari. Mana yang awak tak boleh fikir, jangan awak nak fikir. Ini tujuannya. Sebab apa? Mana yang tak boleh fikir, awak fikir dia rosak fikiran. Mana yang tak boleh lihat, awak nak lihat, ini akan menyesatkan. Jadi sebab kita nak faham ni ada 4. Saya terangkan balik semula. Pertama, sifat yang kita dah belajar namanya nafsiyah. Ini sifat boleh diterima oleh akal, tapi tidak boleh dilihat kesannya. Dia mawjud pada zihir, tidak mawjud pada hari. Jangan nak cari. Allah tu macam mana? Dia tak ada sesuatu, dia tidak seumpama sesuatu, dia tidak bergiring ambil uang. Sama ada nampak atau tak nampak. Wangian masuk kat hidung kita, giring. Suara masuk kat lubang telinga, giring. Benda asal ambil dalam bahagian kita itu adalah benda. Nyawa kita ni giring. Allah macam nyawa tak nampak, tapi rasa kita ada nyawa dengan dapat bergerak anggota. Jadi maknanya giring. Allah tidak demikian. Jadi jangan nak cari-cari. Cuma kita terima oleh akal. Alam ini mesti ada yang mengatur, mesti ada yang menciptanya, mesti ada. Tak terima akal, ada tulisan, tak ada yang menulis. Kipas gerak, tak ada yang menggerakkan. Ada bekas-bekas tapak kaki ke apa, tak ada yang punya tapak kaki. Ini semua mustahil. Jadi kecil-kecil ni kita tak boleh terima kalau tak ada yang punya. Tapi alam ni tak ada yang punya. Matahari boleh berjalan, wasyamsu tajri mustaqarrilaha, bumi besar boleh berjalan, tak berjalan kan?
Alam ni tak ada yang punya. Kita ni semua tak ada yang punya. Datang-datang, yang balik, yang tak nak balik kena balik. Muda-muda dah balik, yang orang tua tak balik-balik. Mesti ada yang atur. Jadi boleh diterima oleh akal, tapi tak boleh dilihat kesannya, sebab dia tidak dari sesuatu, tidak seumpama sesuatu. Kemudian kita nak belajar ni sifat ini, ini pening sikit, ini susah sikit. Pasal nak fikir pun tak boleh, nak lihat kesannya pun tak boleh. Kita sambung sifat yang keberapa? Keempat. Jadi sifat ini awak nak fikir, Allah ada, tak ada mula. Allah ada, tak ada sudah. Boleh fikir tak? Boleh. Semua sifat Allah tak ada mula, tak ada sudah. Tak boleh fikir. Nak lihat lagi tak boleh. Allah tak ada mula, tak ada sudah. Itu umpamanya lah, ada 5 sifat salbiah ni, sifat yang menolak, yang tak layak pada Allah. Tolak saja yang tak layak pada Allah, tapi tak boleh fikir. Jangan fikir, nanti fikiran rosak. Allah ni tak ada mula. Macam mana tak ada mula? Tak boleh. Tak ada sudah. Tolak dia. Kalau Allah ada mula, ada sudah, maknanya sama dengan Allah. Lihat pun tak boleh. Sifat-sifat Allah ni, kata ulama, dia tidak maujud. Kita boleh tulis sikit. Dia tidak maujud. Apa makna maujud? Ada. Sifat-sifat Allah ni, dia tidak maujud. Dia tidak ada. Dan tidak pula dia makdum. Makdum, mim ain dal waw mim, makdum. Dia tidak maujud, dia tidak makdum. Kalau terjemahannya, dia tidak ada dan tidak pula dia tak ada. Ni, dia tidak ada dan tidak pula dia tidak tak ada. Tapi aku sebab belajar tauhid ni, saya tengok kalau belajar faraid pun awak tenung saya, tapi lama-lama faham. Kadang-kadang saya sengaja tanya-tanya, wah, kami jawab lagi. Isteri berapa? Oh, kalau ada anak 1/8. Kalau tak ada anak 1/4. Anda awak, dah boleh tahan lah. Satu anak perempuan berapa? Setengah. Dah boleh tahan. Tapi tauhid ni, tak tahulah, saya pun tak pernah soal. Saya tahu soal tak dijawab punya. Depankan nenek moyang. Kalau awak faham, saya soal, tak boleh. Random. Kalau awak tak faham, awak soal, ini pun random. Nak soal pun tak tahu boleh. Jadi saya fikir, saya buat kajian, apa pasal tauhid ni semua belajar macam, sebab kalau kita tauhid ni, awak jangan ajar orang. Awak nak ajar doa ke apa akhlak ni dalam Islam, mestilah fikir tauhid jangan. Orang yang kita belajar ni kecil-kecil nak faham. Kajian tak belajar, maka kalau salah faham ni takut keluar dari akidah di sunnah wal jamaah. Kita buat baik tauhid ni ada sikit susah. Cakap pun tak boleh salah. Kita dah belajar. Kalau kita kata kuasa Allah dalam kitab yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Johor, namanya Risalah Tauhid. Kalau siapa mengikatkan dalam hati bila dia kata kuasa Allah tu, kuasa tu yang mengkuasakan, hukumnya kafir. Cakap dia haram. Kita tak cakap kuasa lain tak? Kuasa Allah tak boleh. Pasal kuasa tu sifat Allah zat. Tapi kita kata kuasa Allah, tapi hati kita tetap mengatakan Allah yang berkuasa. Cuma awak cakap kuasa Allah tu boleh mengelirukan orang. Ingat, kuasa Allah tu yang mengkuasakan. Itu yang salahnya. Ini kita kata Allah berkuasa. Lebih baik cakap Allah yang berkuasa. Cakap pun tak boleh salah. Jadi saya fikir, apa pasal susah nak faham, tak boleh tanya.
Saya fikir-fikir buat kajian ni, satu je jawapan. Apa dia? Apa saja huraian tentang Allah awak tak biasa dengar. Apa saja huraian pada Allah awak tak pernah dengar. Ni kan saya ingat nak kasih bilang pening. Apa saja huraian pada Allah, Allah tu setunggal, lain dari yang lain. Kalau awak kata mustahil Allah tu mati, kan? Pada kita mati dah dapat tak berfungsi lagi lah, senang aja kan? Tapi pada Allah lain. Mustahil Allah tu mati. Awak iktikat Allah tidur, Allah hidup, tapi bergantung pada sesuatu. Pada bahasa kita tak mati, tapi pada Allah tak boleh. Kalau awak cakap Allah tu hidup bergantung pada sesuatu, bermakna awak iktikadkan Allah mati. Lain. Lain. Kita kalau dah hidup, hiduplah. Ini tadi. Tak adalah. Ada. Nak kata ada, dia tak ada. Nak kata tak ada, dia ada. Tak terbiur sikit. Itu opening. Jadi huraian dia lain. Sebab kita ni tipis, tapi susah nak kata. Daripada kita belajar kat Masjid Ansar, bawa kat sini, masjid pun dah naik, dah tengok, kita tak kata-kata. Susah lah, pasal nak faham. Akidah ni nak faham, bukan ada praktikal. Jadi kalau dikatakan seluruh sifat Allah ni tidak maujud, cakap bahasa Melayu tidak ada, maksudnya tidak terselah, tidak terbentak. Sifat Allah ada, tak ada mula, tak ada sudah. Mana boleh nampak? Tak terbentak, tak terselah, tak wujud lah. Tidak dia maujud. Kemudian tidak pula dia makdum, tidak pula dia tak ada. Sifat-sifat Allah ni tidak pula dia tak ada, dia adalah ada. Tapi kita tak nampak, tak terselah. Macam mana Allah tu tidak dari sesuatu? Mana boleh fikir pun tak boleh. Itulah yang dikatakan oleh ulama tauhid, mana yang tak dapat, itulah dapat. Bagi pening. Terus bingung. Mana yang tak dapat, itulah dapat. Kalau tak dapat lah. Itulah dapat. Apa pasal? Awak boleh dapat Allah tu tidak dari suatu, tidak seumpama suatu, tidak bergiring. Tak salah. Itulah dapat. Itulah dapat. Tak dapat tu awak dapat. Tapi kalau awak dapat, maknanya tak dapat. Awak dapat Allah tu bergerak ke, diam ke, itulah tak dapat. Tapi tak dapat gerak, tidak, diam, tidak, tak dapat. Itulah dapat. Jadi ini yang perlu awak tahu ni belajar. Sebab awak balik kampung, jangan tanya. Takut bolehlah kita tanya minggu depan, tak boleh. Nak kata tak faham, tapi tak reti nak jawab. Habis, kalau awak tak faham, awak tanya, lagi tak faham. Nak tanya apa? Ini tak benar Allah SWT. Sebab dia punya ganjaran sangat besar, tidak kekal dalam neraka. Kalau kita faham, kita tauhidkan Allah, kita menembuskan nafas yang akhir dalam mentauhidkan Allah, tak kekal dalam neraka. Mudah besar kan? Masuk tu maklum lah, dan tempat tiket apa nak buat, mulut macam reza, banyak colok, apa nak buat? Masuklah. Orang punya pasal, kita yang paling tuju. Orang punya pasal, tak kena mana kita yang tuju. Okey lah. Kalau ada salah, awak terumpat ke, awak terkata ke, awak terhina, awak tak minta maaf, masuklah neraka. Tapi akhirnya syurga. Ini kita nak. Tapi susah nak faham. La tasihul ibadati illa bima'rifati ma'bud. Tidak sah ibadat seorang melainkan dia kenal siapa yang disembah. Begitu kan?
Awak sembah siapa? Oh, bukan sembah Kaabah, sembah batu, bukan sembah tembok. Allah. Siapa nama Allah ni? Nama dia Allah. Apa yang awak isi dalam kepercayaan awak pada Allah? Ini sifat-sifat yang kita nak fahami. Bila kita baca rukun iman 6 kepercayaan, kita punya iman tidak berfungsi kalau kita hanya hafal, kita hanya percaya tapi kita tak kenal. Macam mana awak percaya tanpa awak kenal? Dia kenal dulu baru percaya. Saya percayakan Allah. Kenal Allah? Tak kenal. Dia percaya apa? Tak percaya nama dia? Tak boleh. Allah lafzul jalalah, lafaz yang masyhur, terkenal di langit dan di bumi. Siapa saja kata Allah dalam Quran, kamu tanya siapa jadikan langit dan bumi? Allah, Tuhan Allah. Itu yang saya cakap, saya tanya dunia tu, yang duduk kat meja tu Tuhan Allah, bukan dia dulu. Itu Datuk. Jadi dia sebut Tuhan Allah lagi yang peranakkan tu Allah Ta'ala lengkap. Jadi dia tak kenal. Tapi kita pun sebut tak kenal. Apa beza kita dengan dia? Kita mesti kenal. Kenal macam mana? Dengan akal. Akal ni satu anugerah Allah. Melalui akal ini kita mesti kenal Allah. Ya, kalau ditanya apa itu akal, tak ada huraian. Apa itu akal? Bukan otak yang ada dekat ni, bukan. Akal. Akal bila cakap adalah tepat. Dua bertentangan tak boleh terjadi satu masa. Dua yang bertentangan, hidup dan mati serentak. Gerak dan diam serentak. Malam dan siang serentak. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh terjadi dua bertentangan serentak. Faham tak? Faham? Siapa cakap ni? Akal. Jadi dengan akal ni Allah suruh kita kenal yang jadikan akal, yang cipta akal. Sekarang akal tu kita tak faham. Padahal kita ada akal. Kalau tanya, awak ada akal? Yang main ni saya pupuk awak. Saya ada akal. Apa tu akal? Apa tu akal? Tak dijawab. Tak berjawab. Cuma kita tahu dia berfungsi, dapat berfikir, dapat mengira. Kemana akal awak? Sihat. Akal awak baik. Kalau orang kata, tadi saya jumpa satu benda gerak dengan diam serentak, mustahil. Otomatik akal akan cakap, tak boleh gerak dengan diam serentak. Kalau bergerak, hilang diam. Kalau diam, hilang bergerak. Siapa cakap? Hukum syarak. Bukan. Akal. Akal cakap hidup dan mati serentak. Tak boleh. Jadi itulah, melalui akal tu kita disuruh kenal yang mencipta akal tu. Sebab akal ni satu anugerah Allah kepada manusia. Melalui akal ni manusia boleh terbang seperti burung. Boleh akal? Dengan perantaraan akal manusia boleh menyelam seperti ikan. Dengan perantaraan akal manusia boleh jinakkan binatang-binatang yang buas. Singa tu disuruh lompat dekat api. Dengar singa cakap. Singa tu dengar cakap yang arah-arahkan. Alhamdulillah. Binatang-binatang belajar macam-macam dalam nafas, apa tali lah, apalah. Itu dengar dengan akal. Dengan akal manusia buat bangunan begitu. Dengan akal Allah beritahu dalam Quran ni, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Subhanallah. Kami muliakan anak Adam. Manusia ni, anak Adam ni Allah beri kemuliaan. Dia boleh kuasai daratan dan lautan. Dan kami muliakan anak Adam ni diberi rezeki semua baik. Yang sedap-sedap, yang enak-enak, isi-isi semua untuk anak Adam.
tulang-tulang untuk jin, perut-perut untuk binatang, kulit-kulit untuk binatang, yang baik-baik semua manusia. Dan kami beri manusia ni, kami lebihkan dari semua kejadiannya. Jadi ini Allah beri kemuliaan pada manusia dengan pengakuan Allah dalam Al-Quran. Jadi dengan perantara apa? Akal. Sampai dengan perantara nakal ni, kalau kita dapat taat perintah Allah, kita lebih tinggi dari malaikat. Kita punya darjat lebih tinggi dari malaikat. Masa Nabi Mi'raj, Jibril tak boleh sampai mustawa, sampai Sidratul Muntaha tu. Masa Nabi Mi'raj. Tapi ada manusia yang duduk sampai mustawa. Pasal manusia ni diberi dua, yang ada pada binatang, yang ada pada malaikat. Apa yang ada pada binatang? Nafsu. Apa yang ada pada malaikat? Akal. Dua-dua manusia diberi. Jadi macam mana manusia main peranan? Ikutkan nafsu ke binatang. Akal dia dapat dia kuasai nafsu tadi, itulah lebih tinggi dari malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu. Malaikat Allah jadikan suruh sujud, sujud sampai hari kiamat. Kita ada nafsu. Baru nak sujud, lapar lah. Baru sujud, nak keluar angin lah, ngantuk lah, macam-macam cerita lah. Sebab kadang kita ibadat ni, tak boleh satu kepala khusyuk lah, gangguan banyak. Dia belum selesai lah. Itu semua dia bawa dalam sembahyang. Malaikat tak ingat tu semua. Malaikat salah tu tak ada nafsu. Jadi tak ada nak lumba-lumba dengan orang, tak ada. Sebab ayat 30 surah Baqarah, Allah beritahu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus ayat baru satu. Kalau Allah nak jadikan Nabi Adam, manusia, sebagai khalifah, Allah beritahu malaikat dulu. Ini semua, kalau kita kaji Al-Quran, inilah cara yang bijak. Kalau kita nak buat sesuatu, jangan terus buat tanpa manusia ni tahu. Beritahu, war-warkan dulu. Sebab Singapura ni bijak, ikut dulu. Nak kasih gesti, cakap dulu, lebih dulu, cakap, baru buat kuasakan. Apa-apa undang-undang cakap dulu, baru dibuat kuasakan. Ini Allah berkuasa. Ayat ni kita melihat kalau jadikan Nabi Adam dia khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setekala Allah berkata kepada para malaikat, aku nak jadikan khalifah di muka bumi, penguasa di muka bumi. Apa malaikat kata? Yang kau nak jadikan tu, qad taj'al fiha, di dalam bumi tu, may yufsidu fiha, yang buat kerosakan, wa yasfiku dima, yang tumpahkan darah. Andaian malaikat kata, kau nak jadikan khalifah ni dari bangsa anak Adam, ini makhluk suka buat kerosakan di muka bumi. Malaikat dah buat darah, andaikan, dan suka tumpahkan darah. Anak Nabi Adam sudah adik-beradik, dah bunuh satu dengan yang lain. Permulaan manusia. Habil dah bunuh, Kabil dah bunuh Habil. Subhanallah. Kata malaikat, jadikan aku sentiasa tasbih kau, aku sentiasa memuji kau. So, malaikat tak ada nafsu, tak ada tamak, tak ada dengki, tak ada gaduh. Apa Allah jawab? Aku lebih tahu dari apa yang kau tak tahu. Seandainya malaikat yang duduk kat dunia ni tak berkembang dunia, malaikat tak ada nafsu, tak ada nak lupa-lupa,
Taat perintah Allah. Allah dia tahu manusia ni Allah beri akal, tapi Allah beri dia nafsu. Dengan nafsu dia tengok orang berjaya, dia pun nak berjaya. Jadi dunia ni berjaya. Dia tengok orang ada rumah, dia nak rumah. Dia tengok orang ada kereta, dia nak kereta. Dia tengok orang ada gelang, dia nak gelang. Nafsu. Apa orang ada semua dia tak. Jadi dunia ni maju. Kalau malaikat tak ada gelang, pasti tak makan, tak minum, tak hidup. Jadi malaikat duduk kat langit. Itu dikatakan Baitul Ma'mur tu bertentangan dengan Kaabah. Setiap hari 70,000 malaikat masuk tasbih kepada Allah. Setiap hari. Itu dikatakan, ada orang tanyalah kenapa kita ni doa tada tangan. Saya baik-baik pun tak tahu. Tapi ini semua jangan tanyalah. Nabi tada, kita tada. Kalau Nabi tak tada, kita pun tak tada. Nabi doa tada. Jadi Nabi agak tinggi. Kita pun tada. Tapi orang ni semua nak tanya kenapa tada, kenapa Yelah mungkin kat atas semua baik-baik lah. Rahmat semua dari atas. Waktu Baitul Ma'mur, malaikat hari-hari masuk tu bertentang dengan Kaabah. Sebab di sana mudah turun rahmat, itu langit mudah terbuka. Jadi ini tak adalah keterangan dalam hadis. Ini cuma kajian kita. Wallahu a'lam. Jadi itulah tadi apa kita katakan tadi, manusia Allah beri akal. Dengan akal ni kita disuruh kenal kepada pencipta akal yang jadikan akal. Jadi itulah sifat salbiah ni sifat yang kita tak boleh fikir dengan akal dan tak boleh lihat. Jadi cakap tadi lah, sifat ini tidak mewujud. Awak fikir macam mana pun tak dapat. Dan tidak pula dia makdum, tidak pula dia tak ada. Faham kan? Faham? Angguk je sudahlah. Kalau tak faham, boleh saya uraikan lagi. Gini atau gini, saya tak tanya. Kalau awak tu dah janji tak tanya. Tahu ada pantai ini moyang. Nanti tanya, bagi dah faham hilang tu. Kalau tanya, boleh ranjang. Janji kita faham. Jadi sekarang kita nak belajar ni, sifat ni menolak yang tak layak pada diri Allah. Tak boleh fikir dan tak boleh lihat. Dia tidak maujud dan tidak pula dia makdum. Faham Jadi yang keempat Qiyamu binafsi. Ini kalau kita baru ni tertinggal satu. Baqa, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Yang ketiga, yang keempat, qiyamu binafsi. Apa makna qiyamu binafsi? Berdiri Allah dengan sendirinya, tapi maksudnya itulah bila sifat pada Allah ni fahamnya dia lain. Berdiri sendiri. Sudahlah, kita dah faham. Berdikari. Sekarang awak ni semua dah berdiri sendiri. Dah bukan tanggung mak bapak lagi. Berdiri atas kaki sendiri. Dah berdiri sendiri. Yang belum berdiri tu budak-budak yang belum pandai berdiri. Jadi tak payah urai. Tak, pada Allah lain. Yang dimaksudkan berdiri Allah dengan sendirinya, Allah terkaya. Allah tidak berhajat kepada kejadiannya, pada hukum hakamnya. Allah tak berhajat. Allah tak ambil faedah. Itu qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi ni Allah tak ambil faedah pada semua kejadian yang dijadikan. Subhanallah, kita dah belajar dalam bab 68 aqaidul iman. Sifat istighna, sifat ketuhanan, terkaya kaya. Terkaya yang kita dah masuk 3 dalam istighna. Ada 3 lagi kita tak masuk dalam kiraan situ, iaitu terkaya Allah pada kejadiannya. Ada tak? Kita tengok ni, Masya Allah. Awak tengok kaya kejadian Allah.
makhluk-makhluk yang bernyawa ni macam-macam bentuk, macam-macam rupa, macam-macam pattern. Hebat. Kalau si tumpuk tu kalau tengah dia tu hitam, bulat hitam, tak berkecam pun. Tempat bulu putih tak keluar hitam. Ciptaan Allah. Kita tengok tu, kita nampak kebesaran Allah, kita nampak ilmu Allah. Berbelang-belang di bumi itu. Ular yang macam-macam pattern, semut yang macam-macam nama, kita pun tak apa. Semut dekat rumput lain lah, semut dekat hutan lain lah, semut dekat batu lain lah, semut dalam almari lain lah, semut dekat gula. Saya rasa tahun 2000 ni saya baru jumpa tu semut yang halus. Ini betul. Allah maklum lah, anak semua mana tak tahu. Mak dengan bapak ni kahwin agak kerja-kerja, keluar anak comel. Subhanallah, macam-macam jenis semua. Jadi dia tak satu jenis lain. Ini sifat ketuhanan. Terlihat subhanallah, mesti ada pencipta. Makhluk yang begitu kecil boleh hidup dalam golongan kita. Kalau kita pijak aja, dia pingsan. Atau kita jalan sikit tekan, dia mati. Tapi dia boleh hidup. Nyamuk bisa pergi macam mana pun masih ada. Kerajaan lupa pergi cedok mana-mana apa, air aku tengok nyamuk, orang dah kenal. Nyamuk kiruk tu nyamuk Aedes. Namanya nyamuk kiruk. Pergi tangkap nyamuk apa, masih ada orang yang ini kebesaran Allah. Nyamuk tu punya belalai cukup halus. Dia sedut darah orang, orang tak bisa tahu tu. Dia pergi baru gatal, tak sakit pun. Macam tu. Dia halus daripada rambut kau, dia punya belalai. Ada yang nama Europe ke apa tu, yang jadi Aedes tu, nama Aedes tu, yang jadi penyakit apa, dengue. Ada nyamuk Europe, ada nyamuk Aedes, ada apa-apa nyamuk lah. Kita tak belajar lah nyamuk ni. Orang-orang ni kaya dia buat. Orang tu pun tak tahu nyamuk apa yang gigit dia. Inilah dikatakan sifat ketuhanan. Kita lihat, kita ingat mesti ada pencipta, mesti ada yang jadikan. Ini semua tak mungkin jadi dengan sendiri, tak terima makan. Matahari bergerak sendiri, tak terima makan. Kipas juga tak. Semua tu akal akan cakap, mesti ada yang menjadikan, yang mencipta. Jadi itulah dikatakan qiyamu binafsi, berdiri Allah dengan sendirinya. Maksudnya yang kita panggil sikit, kalau cakap berdiri sendiri, sudahlah kita dah faham. Tak, khusus untuk Allah, maksudnya Allah tidak perlukan sesuatu. Itu dikatakan berdiri sendiri. Qiyamu binafsi, tak berhajat kepada sesuatu, tak ambil faedah pada sesuatu. Hukum hakamnya dihukum, kita tanya, buat siapa nak buat tak nak buat. Tak ada balasan dalam dunia. Dan janjikan dunia tak tepat balasan. Dunia buat ujian, ujian keimanan kita. Dunia tempat kita nak menentukan apa yang kita buat, yang kita akan terima besok di akhirat. Inilah dunia, tempat amalan. Sebab kalau kita buat baik, kita kadang-kadang tak dapat balasan balik. Kadang menyakitkan lagi. Itu dalam Yasin kita ada belajar, walau sikit ni balasan akan Allah beri. Allah dah janji.
Jadi telah dikatakan qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu, tidak berharap kepada sesuatu. Dia sudah terkait. Sama ada dijadikan alam, dia alam ni semua manusia derhaka kepadanya, dia tetap kaya. Dia tetap kaya. Itu dikatakan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan ini kurnia dari Tuhan itu. Nabi Sulaiman yang Allah beri luar biasa, dapat faham cakap semua binatang. Dia menakluki binatang, angin, dia jadi raja. Dunia ni semua dia takluk. Nabi Sulaiman boleh perintahkan angin, boleh perintahkan ikan, boleh perintahkan jin. Jadi diringkaskan cerita Nabi Sulaiman ni bila dia ada dua dalam Quran. Allah beritahu pasal dengar semua cakap, satu lagi pasal nak bawa istana di bawah. Jadi diringkaskan lah bila Nabi Sulaiman sadar nikmat yang Allah beri, kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kurnia dari Tuhan. Jadi dah kita ikutlah sebagai orang yang beriman apa kata Nabi Sulaiman. Bila kita dapat sesuatu yang lebih, ini kurnia dari Tuhan. Tuhan pun nak uji aku syukur atau aku kufur. Kalau manusia ni kalau diberi sesuatu selalu dikufur. Beri kekayaan, beri kesenangan, dia selalu gitu. Ini yang nama manusia. Jadi ini semua ujian dari Allah. Allah beri kaya, Allah beri miskin, Allah beri sakit, Allah beri sihat, itu semua ujian. Jangan ingat orang sakit ada ujian, orang sihat tak uji. Kau syukur tak dengan kesihatan Allah? Jangan bila awak sihat, oi kau enjoy lagi. Kemudian pandang rendah pula orang sakit. Alah dia tu tak boleh kesihatan, sebab dia sakit, kita pandang. Jangan cakap sesuatu. Ini semua kurnia dari Allah. Allah nak uji itu macam mana keimanan kita. Allah ma'lam bila berarti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dhikril hakim wa qawlina innaka antas samiul alim. Allahumma ftah lana min haza'inika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma ftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwab barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.